mengimarahkan masjid ini. Inilah rumah kita. Inilah universiti kita. Baik, yang saya muliakan, lagi dikasihi Tuan Pengerusi serta barisan saf-saf kepimpinan dan pegawai masjid, dimuliakan Al-Fadhil Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, Tuan Mendahari, seluruh warga Arjata Kuasa masjid, para asatizah, ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat serta tetamu Allah, serta tetamu-tetamu Allah yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana nikmat dan belah kasihan Allah SWT, serta taufik dan hidayah serta inayah dari ayah Allah SWT kepada kita pada pagi ini. Alhamdulillah, masih lagi kita diberi nafas, masih lagi kita hidup untuk menghirup udara Allah SWT. InsyaAllah adalah kita sentiasalah mencari bekalan untuk ke negeri akhirat, bekalan yang dikatakan santapan rohani dengan ilmu-ilmu dan amal-amal saleh kita. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, kita ni dalam diri kita ni ada dua unsur yang besar. Yang paling tinggi ialah unsur rohani, yang keduanya unsur jasmani. Maka kedua-dua ini perlu dibajai dengan iman, kerana pertautan iman kita itu adalah berkait rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana untuk kita ikat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan adalah menjaga hati kita. Sebab itulah kita belajar ilmu ni, ilmu tasawuf. Untuk apa? Untuk kita menyelami dalam diri kita, untuk kita merawat diri kita, hati kita, rohani kita, supaya kita terjemahkan bahawa hati kita itu baik, kita terjemahkan dengan jasmani kita, jasad kita, tubuh badan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan maksiat dan sebagainya. Itu petanda yang mana zahirnya itu menunjukkan kebaikan, maka barang pastilah batinnya adalah baik. Tempat tilik pandangan Allah Subhanahu wa taala ialah hati kita. Maka hendaklah kita sentiasalah hati kita jangan lalai daripada mengingati Allah SWT. Kalau kita sakit kepala, biasanya orang makan Panadol. Dengan asbab makan Panadol, dengan izin Allah boleh sembuh. Sakit gigi, jumpa doktor, cucuk ubat dan sebagainya. Sakit zahir ni, segala sakit apa pula wajib kita berubat, kerana Nabi sebut setiap sakit itu ada ubatnya. Jadi kadang-kadang kita tak perasan bahawa penyakit hati itu kita tak nampak. Yang kita banyak duk rawat penyakit jasmani, penyakit rohani kita tak jauh, kita tak berubat sebab mungkin kita tak tahu. Jadi inilah pentingnya ilmu tasawuf. Lintasan-lintasan dalam hati, riya, sum'ah, takabur, buruk sangka, lupa kepada Allah, dalam semayang pun ingat menakluk lagi, tak ingatkan Tuhan. Hati kita berat nak berzikir, hati kita berat nak baca Quran, hati kita berat, lintasan hati tu nak buat kebaikan tu tak ada, berat. Itu tanda orang itu adalah penyakit hati. Sebab dulu ulama-ulama dulu dia rawat penyakit hati ni dengan penuh belajar ilmu adab dan sebagainya, ilmu tasawuf, ilmu tauhid untuk menguatkan akidah kita, pegangan kita kepada Allah SWT.
ilmu tasawuf untuk memperbaiki akhlak kita, hubungan kita dengan Allah, dengan Nabi, dengan alim ulama, dengan guru, macam-macam. Sebab itulah Allah akan masukkan kita ni ilmu di dalam dada. Sebab apa? Sebab kita membersihkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah, sifat yang tercela, takhalli, dan memasukkan sifat mahmudah, sifat yang baik, iaitu kan tahalli. Ya. Jadi penyakit hati ni lah susah. Penyakit hati susah. Kita nak ikat diri kita dengan Allah SWT tu susah. Sebab kita ada penyakit hati. Kita tak nampak. Itulah penyakit antaranya sebut tadi tu. Malah nak beribadat, berkira-kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita dekat dengan Allah SWT dalam majlis ilmu, majlis tazkirah dan sebagainya, kita rasa berat, hati kita rasa berat. Itu anda penyakit hati. Jadi perlu dirawat. Dan penyakit hati ni perlu dirawat, tak perlu pergi jumpa doktor, tak perlu keluarkan duit. Kalau penyakit zahir tadi, sakit gigi, sakit badan sebagainya, kalau sakit urat, jumpa tukar urut, kita pergi rawat. Apa yang kita tengok rawatan tu mahal, bekamnya macam-macam lah, refleksologi apa macam-macam lah, urutnya, akupuncturnya, maka mengeluarkan kos yang banyak. Kita sanggup mengeluarkan kos yang banyak, berapa pun kita boleh bayar. Kita boleh bayar sebab kita ada duit untuk rawat jasmani kita. Tapi hati kita sakit, kita tahu ataupun tak tahu diri sendirilah, tak perlu mengeluarkan duit. Tak perlu mengeluarkan duit. Kerana yang boleh merawat hati kita Allah. Tadi pun samalah pada zahir rawat, tapi macam mana pun Allah yang menyembuhkan. Asbab tu kena cari. Begitulah tuan-tuan. Jadi yang penting sekali elemen yang dalam diri kita, dia merawat hati kita. Hati kita ni dipanggil rohani. Hati ni ada dua tuan-tuan, iaitu hati batin, hati jasad. Hati batin, hati roh, hati jasad. Yang dirasakan nikmat syurga dan dahsyatnya neraka itu hati itulah. Hati di roh tu tak mati, tapi ditumpang kepada jasad, maka dua-dua akan mengalami kesakitan. Jadi inilah kita nak bincang, okay? Kitab Qalbun Salim ni, tapi pada mukadimah lah, tak masuk lagi lah, tak masuk lagi bab penyakit hati ni. Dia mukadimah lagi insya-Allah tuan-tuan. Jadi saya syorkan belilah kitab ni, belilah. Dia harga dia RM40 ni. Masjid mana order, so saya beli tapi tinggi tak salah, 6 buah. Jadi kalau tuan-tuan beli kat Shopee pun dalam harga RM36, kos puh apa semua 40 lebih lah. Tapi kalau beli dengan saya RM40 lah, kos puh apa semua siapalah saya tanggung lah, sebab saya dropship. Saya dropship dengan galeri ilmu. Saya dropship dengan galeri ilmu, maknanya tidaklah kita nak ambil untung sangat. Okay? Jadi kalau beli dekat Shopee harga RM36, kita kata murah kan, Ustaz Zaki jual 40, kita tengok pula kos puh dia berapa. Saya tengok pusing-pusing kat tu harga 40 juga, pusing kat mana pun sama ya, cuma untung lebih kurang RM1, RM2 gitulah. Okay? Bolehlah RM40 tuan-tuan. RM40 kita ni baca kitab. Ni tekek ni bukti ni tekek kita ni untuk ke syurga ni, kan? Rokok kita boleh beli, handphone kita boleh beli mahal-mahal, macam-macam, kasut boleh beli. Saya tengok anak saya tu main bola, main futsal, beli kasut sampai 100 lebih, kasut 100 lebih. Hak mahal Adidas tu 200 lebih pun ada. Buat main bola je, sepak bola je, tak ada sebulan main pecah, pergi kedai jahit 2-3 kali jahit, beli baru.
Tak bawa masuk syurga tuan-tuan. Tak bawa masuk syurga. Hak ni RM40 bawa masuk syurga. Yang tu kan. Jangan kira lah kita untuk ke akhirat, belilah. Kerana pun syarat untuk ilmu ni ada kitab, ada guru kan. Baik tuan-tuan, sidang jemaah sekalian, kita masuk lagi, sambung lagi pengajian kita. Mukaddimah lagi. Qala musannifu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkati tuan-tuan guru. Okey, baik. Hari itu kita dah sambung, kita baca puji qadim. Puji qadim, dipuji Allah kepada qadim, kepada Allah sendirilah. Yang kedua, puji qadim kepada hadis. Itu puji qadim kepada hadis, itu Allah puji makhluk. Puji hadis kepada qadim, puji makhluk kepada qadim, kepada Allah. Alhamdulillah, ucapan dia. Yang keempatnya, puji hadis kepada hadis. Yang paling rendah lagi puji hadis kepada hadis. Tapi puji hadis kepada hadis ni, puji makhluk kepada makhluk ni, dia ada beberapa syarat tertentu lah. Puji itu kerana Allah, ikhlas kerana Allah, bukan kerana jawatan, bukan kerana nak dapat sesuatu. Itu bahaya tu. Puji betul. Ada lagi puji hadis kepada hadis ni, puji yang mana dia katakan puji itu berbentuk mungkar, iaitu puji orang tu sedangkan orang tu tak ada pun sifat yang dipuji. Itu pembohong lah. Itu mungkar, itu dosa. Hak puji hadis bagi hadis tu. Jadi dia kata di sini, bagi Allah SWT adalah terjemahan kepada lillah, iaitu lam. Atau bagi di sini boleh dipahami dengan dua cara. Dia katakan lil milki, itu bererti untuk milik. Yang bermaksud semua empat pujian di atas yang kita baca yang telah disebutkan sebelum ini adalah milik Allah belaka. Okey, milik Allah belaka. Puji hadis kepada hadis pun milik Allah belaka. Jadi kita puji hadis kepada hadis tu dengan ikhlas kerana Allah, bukan kerana manusia. Yang kedua, lil istihqaqi awil ikhtiyaq, awil ikhtisas, bererti untuk berhak atau tentu khusus. Yang bermaksud semua empat pujian di atas, puji qadim kepada qadim, puji qadim kepada hadis, puji hadis kepada qadim, puji hadis kepada hadis di atas, pujian tersebut hanyalah berhak atau khusus untuk Allah Subhanahu taala jua. Jadi kalau kita puji hadis, puji makhluk kepada makhluk semata-mata kerana Allah. Contoh dia sebut ni, puji mana? Contoh puji hadis kepada hadis, makhluk pada, contohnya si Zaid memuji Umar dengan katanya, baik sungguh akhlakmu. Jadi baik sungguh akhlakmu, tadi kita sebut orang tu baik sungguh akhlakmu, tapi puji itu bukan kepada dia, kepada Allah. Itu sebenarnya, jangan gelincir lah. Kenapa? Kerana yang memberi dia untuk baik akhlak ialah Allah. Jadi pusing ke mana pun kembali kepada Allah. Jadi kata sini, hanya berhak yang selayak dipuji adalah khas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Faedah. Faedah, dia kata si bawah dimuliakan Allah SWT. Al-Maqdisi berkata alif dan lam, itu pada kalimah Allah, alif dan lam yang ada pada nama-nama Allah untuk kesempurnaan, sesuai dengan Allah SWT itu bersifat dengan sifat khamalah, sifat kesempurnaan, maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Si bawah berkata lam adalah untuk ma'rifah. Lam adalah untuk ma'rifah yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Jadi hati yang bersih tadi akan sampai kepada Allah, akan sampai kepada Allah melalui jalan syariat, tariqat, hakikat dan ma'rifatullah. Dengan jalan apa? Dengan jalan ilmu. Apabila belajar ilmu adanya iman, apabila ada iman ada amal. Begitulah makanan yang kita masuk dalam diri kita berpunca daripada ilmu. Ilmu yang kita belajar tu, ada iman, ada amal. Dan hujung sekali dikatakan ada ihsan, semata-mata kerana Allah, tidak ada kerana manusia. Dikatakan contoh tadi, Zaid adalah seorang lelaki, maksudnya sempurna dalam kelakiannya. Begitu juga alif dan lam ini untuk nama-nama Allah yang lain. Syekh Ahmad At-Tunisi menyebut dua perkara dalam kitab Nashr al-La'in.
Ketahuilah bahawa lafaz jalalah, lafaz kesempurnaan bagi lafzul jalalah dia panggil. Lafzul jalalah itu Allah. Lillah adalah nama yang paling terkenal dalam kalangan yang terkenal, dia kata Al-A'raf. A'raf, Al-Ma'arif, dengan iktifaq ulama, ijma' ulama. Diceritakan bahawa si bawah bermimpi dan dia diberitahu bahawa Allah SWT memuliakannya dengan kemuliaan yang besar, kerana dia ni si bawah ini mengatakan inna ismahu ta'ala a'raful ma'arif. Maksudnya sesungguhnya nama Allah adalah nama yang paling terkenal dalam kalangan yang terkenal. Maka hendaklah kita sentiasa menyebut Allah sama ada dengan lidah ataupun hati. Tapi yang peliknya tuan-tuan, hari ini saya tengok dalam video ada seorang doktor, Profesor Madya, doktor pensyarah, mengatakan zikir Allah tak ada makna. Dia belajar dengan guru Wahabi, Wahabi lah dia hurai. Saya tak berani, saya tak takut nak sebut Wahabi tuan-tuan. Memang kena sebut Wahabi ni, kerana Wahabi adalah sesat, ajaran sesat yang memecah belahkan masyarakat. Hari ini geng Wahabi juga berani mengatakan kafir kepada Ustaz Muhaizat. Sebab Ustaz Muhaizat selalu hentam dia dalam kuliah. Bukan kita hentam tau, kita nak betulkan masyarakat supaya jangan ikut ajaran Wahabi ni yang sesat ni, yang salah ni. Jadi Ustaz Muhaizat selalu sebut, dia orang hantam Ustaz Muhaizat. Bila Ustaz Muhaizat live ya, ada yang geng Wahabi komen dalam tu, kurang ajar, tak beradab. Lepas tu yang terkini dia kata kafir kat Muhaizat. Ilmu apa ni? Baik, inilah jahilnya tentang ilmu sifat 20. Kita tak belajar, dia tak belajar. Kalau belajar sifat 20 akidah yang benar, dia tak akan berani mengatakan kafir. Istilah dia mudah tuan-tuan. Kalau kita mengatakan seseorang itu kafir, orang itu tak kafir, kafir kembali kepada kita. Kalau kita nampak orang itu benar-benar kafir, kita tak mengiyakan kekafiran, kafir kembali kepada kita. Mudah sungguh nak menghukumkan kafir disebabkan berselisih pendapat. Kafir kembali kepada dia, ingat. Inilah satu bala Allah SWT. Kata guru kami, antara bala Allah SWT kerana Allah murka hari ini, kerana Allah murka hari ini datang ke bumi, banjir dan sebagainya, bukan sebab minum arak judi, itu salah satu sebab lah, zina dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak seperasan dan orang jangan sebut. Antaranya apa dia tu? Antaranya ialah menghina ulama. Nabi sebut balak yang besar akan berlaku pada kita ni menghina ulama. Jadi balak tu tak akan turun ke dia seorang. Allah murka. Kenapa? Nabi sebut al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Biar barang siapa yang mencintai ulama, mencintai Allah. Barang siapa membenci ulama, membenciku dan membenci Allah. Ini hari ini tuan-tuan, betul lah Nabi sebut akan datang balak apabila golongan sekarang menghina, mengatakan orang-orang dulu tak betul. Dah berlaku sekarang tuan-tuan. Dia kata kita buat amal lama dah tak betul katanya. Ingat ulama dulu bodoh macam dia, mengkafirkan sesama Islam. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudah nak kafir dalam Facebook lah tu. Jadi inilah penguatkuasaan undang-undang tentang ajaran sesat ni dah makin longgar. Tidak ada tindakan. Dulu ajaran sesat tangkap senyap. Tengok macam-macam tuan-tuan. Ajaran Wahabinya, Syiahnya, Ismail Kasimnya, zikir nafas tu semua ajaran sesat. Fatwa dah keluar petak, tapi dia menghina mufti, mengkafirkan mufti apabila dikeluarkan fatwa sesat. Mengaku wali Allah, Dr. Ciplak, Syekh zikir nafas tak ada sanad, mendakwa wali Allah. Ini macam-macam sekarang berlaku tuan-tuan. Ini mengundang bala Allah. Na'udzubillahi min zalik. Baik tuan-tuan. Baik. Dia kata di sini Allah SWT yang menjadikan jin dan anak manusia untuk beribadah kepada Allah. Hanya sahaja jin dan manusia sahaja yang beribadah kepada Allah di atas muka bumi ni. Cuma manusia ni boleh nampak. Jin kita tak boleh nampak. Jin ni ada yang kufur, ada yang Islam. Manusia pun sama, ada yang kufur, ada yang ingkar. Malaikat semua beribadah, semua taat pada Allah. Manusianya jin saja, ada yang taat, ada yang tak taat, ada yang Islam, ada yang kafir.
Baik. Yang mana Allah letak jin dan manusia atas muka bumi ini adalah untuk semata-mata beribadah kepada Allah SWT, untuk menilai amal-amal baik mereka, untuk dihisab di akhirat nanti sama ada mereka ini adalah ahli syurga atau neraka. Lagi yang sangat mengetahui ia akan yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata khianat, dan lagi akan bertanya ia daripada pendengar. Ini hak kitab, inilah kitab asal ni yang pernah bagi hati ni. Dan lagi akan bertanya ia daripada pendengar dan pelihat, dan hati yang lain-lain pada hari kiamat. Jadi Allah akan siasat tanya satu persatu. Dan selawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi SAW yang dibangkitkan. Baik, itu dia punya tajuk dia. Jadi buat nota kaki satu persatu. Contoh dia kata di sini, nota kakinya segala ibadah itu, dia kata di sini, segala ibadah itu hendaklah kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kembali kepada kita ataupun dikembalikan kepada orang lain. Itulah amalan-amalan yang benar-benar ikhlas, buat semata-mata kerana Allah. Kalau kita buat yang ibadat tu ada selain daripada Allah, maka dia ada yang berlakunya syirik khafi yang tidak sedar, riak. Riak tu buat satu kerana lain pada Allah, itulah syirik khafi, syirik yang tersembunyi dalam hati, mana Allah tak terima amalan tersebut. Ini berkait dengan hati ya. Kita nampak zahirnya bagus kita buat tu, tapi dalam hati dia buat tu kerana Allah satu, kerana orang lain. Lintah dalam hati tu dah mensyirikkan Allah secara halus dalam diri. Itu bahaya tu. Batu Nabi sebut riak itu adalah syirik hati, syirik khafi yang tersembunyi dalam hati, yang mana apabila berlaku itu, maka segala ibadah kita, wa ima solat, puasa dan segalanya ibadah kita tu tertolak. Kenapa? Allah tak suka ibadat kita kepada dia, tidak nak kepada yang selain. Syirik ya. Okay. Dia syirik ni banyak tuan-tuan, ada syirik akbar, ada syirik asghar, ada syirik besar berkait dengan akidah, ada syirik kecil, itu berkait dengan hati saja. Riak tu salah satunya. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang beribadat pada Allah SWT ada sebesar debu riak, maka Allah tak terima. Sama tak? Siapa yang dalam diri ada sifat takabur, sifat sombong, maka tidak akan masuk syurga. Walaupun sombong itu ada sebesar debu dalam diri, tak masuk syurga. Ini kita nak masuk ni, nak masuk ilmu ni, nak masuk ilmu ni, ilmu tasawuf ni, nak jaga didik hati kita tu supaya kita tidak dimurkai oleh Allah SWT, supaya amal-amal kita tu sampai kepada Allah SWT. Ni nak jaga ni. Dan dia berkait juga dengan akidah, ilmu tasawuf ni secara dalamannya, i'tiqad dan juga jaga hati. Yang kita semayang tunduk rokok tu dia panggil yang zahir. Tiga lah tuan-tuan. Betul? Iman, amal, ihsan, tauhid, tasawuf, fiqh. Berkait belakang tu. Iman, Islam, ihsan, ilmu, iman, amal, akidah, tasawuf, fiqh. Itu semua ada dalam diri kita belakang tu. Berkait dengan ibadat belakang tu. Tiga serangkai. Baik. Dia dikatakan ibadah. Dia uras sini. Tadi saya baca dia punya matan tu sikit lah. Mengerjakan mereka itu akan ibadah. Mereka tu siapa? Mereka itu dinisbahkan kepada jin dan manusia. Akan ibadah. Ibadah juga dia katakan pada sini, dia kata yang paling tepat bukan menyembah. Ibadah itu mentaati segala perintah Allah SWT. Itu ibadah. Ubudiyah. Menghambakan diri, memperhambakan diri kepada Allah SWT, kita sebagai hamba yang menyembah. Jadi sembah sini maknanya Kutak Muhammad juga kata tak sesuai kita sebut sembah, sebab agama lain pun ada sebut sembah. Jadi kita tukar, kita Islam ni murnikan lagi sebagai ibadah. Ibadah. Apa maknanya ibadah? Ia merujuk kepada firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ni masyhur, semua orang tahu. Surah apa? Surah Az-Zariyat.
Surah Az-Zariyat juzuk yang ke-51 ayat 56. Kata apa? Allah kata apa? Dan aku tu Allah lah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mereka menyembahku, liya'budun, menyembahku, maknanya beribadah. Apa makna ibadah? Iaitu melakukan ketaatan atas perintah Allah SWT. Dalam masa yang sama juga meninggalkan segala larangan dan tegahan Allah SWT. Itu baru betul-betul ibadah. Baik. Lepas tu dia kata apa? Faedah, murad ni masuk lah. Murad maksud huruf lam tadi dalam perkataan liya'budun. Murad tu, lam tu, murad tu bahasa Arab, maksud lam tu. Para ahli tahqiq menyatakan lam dalam perkataan liya'budun dalam ayat di atas bukanlah lam sebab at-ta'lil atau tujuan tersebut al-ghardu, tetapi lam untuk hikmah, al-hikmah, dan memberi peluang adalah sayrun, as-sayrurah. Dia tinggilah perbahasan dia ni, dia hurai tinggi ya. Maksudnya bukanlah dijadikan jin dan manusia itu sebab atau tujuannya untuk menyembah Allah kerana Allah SWT tidak memerlukan faedah dalam penciptaannya. Kena sahab. Bermakna gini, nak faham? Allah jadikan kita ni untuk menyembah Allah bukan bermakna Allah nak macam nak apa yang kita buat tu bagi pada Allah. Tak. Allah tidak memerlukan makhluk. Barang siapa yang semua menyembah Allah SWT, taat pada Allah SWT, maka zat Allah tidak bertambah. Barang semua orang yang tak taat pada Allah SWT tak berkurang. Ini membuktikan bahawa Allah tidak memerlukan makhluk. Lepas tu baca pasal apa Allah jadikan kita ni suruh sembah dia? Kena faham. Bermakna Allah tidak menumpang makhluk. Allah tidak mengambil kebaikan daripada makhluk. Maknanya Allah buat apa tu? Memerlukan kita taat beribadat pada Allah SWT tu. Maka di sini Allah nak tengok kita beribadat kita tu Allah beri pahala, maka Allah nak beri kita syurga. Sebagai pentas ujian bagaimana kita taat tak taat pada Allah. Bukan maknanya bila sembah Allah ni Allah pun jadi power, jadi kuasa. Tak sembah Allah jadi kecil. Tak. Tidak terjejah sedikit pun. Allah Maha Kaya. Allah menciptakan makhluk ni. Kita kena faham konsep istighna dan iftiqar. Istighna dalam sifat istighna itu kayanya Allah daripada sesuatu. Bermakna sudah sebut kaya Allah SWT, mana tidak ada miskin. Kita ni ada kaya ada miskin. Itu pun pemberian daripada Allah SWT. Kaya tu boleh hilang, tapi kaya Allah tak hilang sampai bila-bila. Jadi yang Maha Kaya sebenarnya Allah. Itu maksud dia. Jadi bila sebut Allah Maha Kaya, memerlukan makhluk? Tak perlu dah makhluk. Kalau memerlukan makhluk, jadi miskin Allah. Di situ, di posisi itu istighna. Dan iftiqar, maksudnya iftiqar ini kita kena hati dalam kalimah syahadah. Iftiqaru ilaih, maknanya berkehendaknya makhluk sesuatu itu kepada Allah. Istighna, kayanya Allah daripada sesuatu. Iftiqar, berkehendaknya makhluk pada Allah. Bermakna segala apa yang ada di atas muka bumi ini, segala-galanya makhluk yang Allah ciptakan, semua berkehendak kepada Allah. Nampak tak? Jadi Allah nak masukkan kita ke dalam syurga. Dia tak suruh kita duduk rehat. Dia tak suruh kita duduk rehat saja-saja atas dunia ni. Pasti ada ujian. Allah perintahkan solat, puasa, zakat dan sebagainya, taat pada Allah. Ada ayat dalam Quran banyak, ayat suruhan dan larangan. Suruhan taat pada Allah SWT. Allah nak suruh masuk syurga tu, tiket ke syurga tu taat pada Allah. Semua kita buat tu kepada kita. Tapi nampaknya kita buat macam ni, dia kata ya'budu, sembah Allah, ibadat kepada Allah. Sebenarnya kembali kebaikan tu kepada kita. Allah nak tentukan kita tu syurga atau neraka dengan ibadat kita tadi. Itu jelas bahawa Allah tidak sedikit pun nak. Dan yang kedua, larangan. Larangan ni maknanya jangan mendurhakai Allah, jangan melakukan perkara-perkara mungkar. Jadi inilah taat pada Allah, tinggalkan yang dilarang.
Ada orang taat pada Allah SWT tapi Allah larang tak tinggal. Itu bahaya tu. Itu tak termasuk orang taat tu. Kan kita sebut dulu, ada taat dalam maksiat, ada taat dalam taat, ada maksiat dalam taat. Tak terpakai tu. Satu yang boleh, taat dalam taat. Sebab apa? Sebab dosa yang kita lakukan akan memakan pahala. Bukan isu pahala lain, dosa lain. Bukan isu minyak dengan air tak campur. Bukan isu dosa dan maksiat tak campur. Memang tak campur. Memang tak betul, kita akui tak campur. Persoalannya, masalahnya, bila kita lakukan ibadat, pahalanya banyak, tapi pahala tu akan jadi kurang apabila kita melakukan dosa. Dalam hadis sebut, apabila kita seorang hamba Allah tu melakukan dosa, maka dia akan memakan pahala kita. Memang betul dosa pahala tak campur. Ya, air dengan minyak tak campur. Campur macam mana tak campur? Sebab dia jenis air, jenis minyak. Jangan duk paksa dia campur. Dosa pahala tak campur. Masalahnya apabila kamu buat dosa, maka dosa itu akan memakan pahala kamu. Seperti mana api memakan kayu yang kering. Ni kita takut tuan-tuan. Ada kisah Nabi sebut, kita bangkit di akhirat nanti bawa pahala banyak di hadapan Allah SWT, tapi sikit dipotong, tak ada pahala. Pasal apa? Pahala kita mengumpat, fitnah dan sebagainya, habis pahala tu. Maka dia kata, "Wahai Tuhan, aku banyak buat pahala di akhirat, di dunia dulu, mana pagi pahala aku?" Allah kata, "Wahai malaikatku," sedangkan Allah mengatakan, "Tunjuk kat dia ni apa yang dia buat. Apa yang dia buat menyebabkan pahala dia hilang. Ni dia mengumpat, ni dia fitnah, ni dia buat ni dia buat ni." Akhirnya menangis di hadapan Allah di akhirat nanti, menyesal tak guna dah. Ni kita takut ni, ni yang paling kita takut ni. Itu bagi orang yang datang menghadap Allah di akhirat bawa pahala di padang. Ada yang datang tak ada pahala terus dah, habis dah dia dunia, clear dah dengan dosanya, zolinya, fitnah sana, fitnah sini. Allah, ni kita takut tuan-tuan. Ni yang kita takut ni, bila dicek pahala kita di akhirat, yang tak ada pahala kita, buku amalan kita kosong. Sebab apa? Sebab kita melakukan dosa dan maksiat, makan pahala kita tu. Allahu Akbar. Ni takut. Baik, nak bukti mana ni? Dia kata itu, maksud itu bukanlah dijadikan jiwa manusia itu adalah sebab tujuan menyembah Allah, tapi dalam penciptaannya. Tetapi sebagai hikmah pengajaran untuk diketahui oleh manusia, pada pencipta itu memberi peluang kepada mereka untuk beribadat, sehingga nanti akan mendapat keredaan Allah SWT, menyebabkan mereka masuk syurga. Allah tak bagi kita susah atas dunia tuan-tuan. Nak ke syurga gini, nak ke neraka gini, kita lah yang memilihnya. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan takdir Tuhan. Kita sendiri yang mencari jalan yang tak baik. Justru itu yang mendapat faedah dalam penciptaan adalah manusia itu sendiri, bukan Allah. Segala kebaikan dinilai oleh Allah SWT sebagai amal soleh, menyebabkan pahalanya banyak dalam syurga. Baik, jadi itulah tuan-tuan pada pagi ini mukadimah dia. Okey, InsyaAllah kita akan sambung lagi. Masih lagi dalam mukadimah, kita akan sebut pula dia kata sini kelebihan atau faedah selawat, kelebihan dan faedah selawat kepada Nabi SAW. Bagus dia kitab ni, mana betul lah. Kita kena buka dengan mukadimah selawat pada Nabi, menyebabkan masuknya ilmu dalam dada kita. Banyakkan selawat antaranya selawat untuk lembut hati kita, selawat Nuril Mubin itulah yang dibaca selalu dizikir oleh Syekh Nuruddin Mabuk Abanjari ataupun Ustaz Wadi Anwar. Selawat Nuril Mubin. Saya lupa selawat tu. Sallallahu Rabbuna Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Kalau tuan-tuan nak lembut hati kita, nak dekat dengan Nabi, nak lahirkan cita-cita pada Nabi, satu hari baca zikir ni 25 kali. Bukan zikir selawat ni, tak banyak tuan-tuan.
lagi banyak lagi bagus, tapi 25 kali dah cukup. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Kita nak Allah, kita nak selawat Nabi, nak nur beri cahaya kepada hati tu. Zikir 25 kali sekejap tuan-tuan, sambil-sambil makan nasi kebun, nasi lemak selesai. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Tak kira amal lah tuan-tuan. Bulan Rejab ni bulan beramal. Semalam lah bulan Rejab Jumaat kan, lawak bulan Rejab jangan tinggal tu. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Pagi 70 kali, petang 70 kali, selamat kulit kita daripada disentuh oleh api neraka. Saya sebut dulu, lepas subuh 10 kali, lepas maghrib 10 kali selawat kepada Nabi. Allahumma ghfir li ummati Muhammad warhamhum rahmatan ammah. Allahumma ghfir li ummati Muhammad, ya Allah ampunkanlah sekalian umat Nabi Muhammad. Warhamhum rahmatan ammah, dan rahmatilah sekalian umat Nabi Muhammad. Maka kata tuan guru, mati kita masuk syurga kalau selawat tu 10 kali pagi, 10 kali subuh, zuhur sekali, asar sekali, isyak sekali. Istiqamah. Allahumma ghfir li ummati Muhammad warhamhum rahmatan ammah. Banyak lagi lah antara selawat-selawat yang memberi kesan kepada rohani kita. Selawat ke Nabi tak masalahnya, sebab Nabi yang memberi syafaat kepada kita. Okey, wallahu a'lam. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asbah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma syaa ilmullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Radina billahi rabba wa bil Islam dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasula. Radina billahi rabba wa bil Islam dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil Islam dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. هذا بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.